Baik, kita akan membicarakan mengenai dengan segmen kewangan iaitu matlamat kewangan dan pelaburan. Dan alhamdulillah pagi ini kita telah membawakan seorang tetamu undangan kita iaitu Yang Mulia Puan Siti Aminah binti Haji Abdul Rahman iaitu Setiausaha Persatuan Perancangan Kewangan Negara Brunei Darussalam. Ya, Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, apa khabar? Alhamdulillah, sihat-sihat, okey. Happy-happy, renam kan? Renam, relax sikit Puan. Yes. Baik Puan, mungkin dapat dikongsikan sedikitlah mengenai topik kita ni pada hari ini, matlamat ataupun perancangan kewangan dan juga pelaburan. Okey, thank you. Sebenarnya perancangan kewangan ini dan pelaburan adalah perkara yang perlu kita ni titik beratkan dalam menjalani kewangan persendirian kita ni. Selalu kita ni mendengar tu macam financial planning, perancangan kewangan. So bila kita ni cakap tentang perancangan, memang senang. Merancangan ni memang senang. But implementation itu is another factor. Ya. So tapi banyak juga orang masa ni confused sedikit, mixed up because adakah perancangan kewangan itu sama dengan pelaburan? Okey, di sini saya ulaskan sedikitlah. Perancangan kewangan adalah satu plan, bukan plan rumah. Okey, satu plan yang dapat menolong petani, okey, dalam mengenal pasti savings petani. Yang paling penting budgeting, right? Ya, dan juga diorang cara perbelanjaan yang berhemah. Okey. So ani kita ni ada, kalau cara perbelanjaan yang berhemah ni selalu kita ni terlupa ni orang keinginan dan keperluan. Ya, betul. Okey. So selain itu juga perancangan kewangan ni dapat membantu kita ni untuk ni orang mencapai matlamat-matlamat jangka masa pendek dan jangka masa panjang. Manakala pelaburan adalah sebahagian daripada perancangan kewangan ini okey, di mana pelaburan adalah satu tools, okey, untuk memaksimalkan lagi orang kepulangan kita ni tu. Okey. Nah, jadi itu ada perbezaannya pelaburan dan juga apa tadi tu? Mengenai dengan perancangan dan juga pelaburan. Jadi Puan, apakah antara matlamat kewangan yang tadi yang telah Puan sebutkannya jangka masa pendek dan juga jangka masa panjang? Okey. Matlamat kewangan ini ia kadang-kadang kalau kita ni memikirkan, especially contohnya paling dekat kalau kan terima gaji. So macam-macam kan kita ni fikirkan. So peruntukan untuk ani atau dan ani. Tetapi kalau matlamat kewangan ini, kalau katanya jangka masa pendek, ia adalah seperti tabung kecemasan, okay? Emergency fund. This is very orang important because takut macam kalau kita ni ada simpanan kecemasan ni, rusak je kereta tengah bulan and all that. At least kita ni ada something untuk menampung. So in the berkacau our yang allocation itu kan. And then tabung perkahwinan, okay? Tabung perkahwinan ataupun macam kan membuat down payment kereta and all that. Dan jangka masa panjang pula yang paling penting juga dan selalunya orang kita ni slip out of our mind lah pasal macam perancangan untuk tabung persaraan. Okey. Maybe banner kita ni ada macam TAP dan SCP, tapi selalunya kita ni mau menambah lagi tabung persaraan atau kemudian tabung haji. Tabung haji itu pun kita ni kan macam okay, the next 5 tahun ataupun berapa tahun kita ni kan naik haji and all that. Dan paling penting ialah tabung antaranya adalah tabung pendidikan kanak-kanak. Okay. Now kalau tabung pendidikan itu, you know juga masa ni kalau kos perbelanjaan dalam pendidikan bukan lagi macam dulu-dulu tu Okay. So now ada keinginan untuk meneruskan pelajaran di college-college yang private lah. Betul. Jadi kalau dahulu Puan biasanya kita ni menuju ke arah
ke pihak kerajaan, tapi pada ketika ini ramai yang memilih untuk mengajarkan anak ataupun menghantar anak-anak bis diorang untuk ke sekolah-sekolah swasta. Jadi adalah sedikit sebanyak tabung pendidikan atau peruntukan anak-anak itu penting juga untuk kita tahu ya. Baik, untuk itu telah pun kita ketahui maklumat kewangan jangka masa pendek dan juga panjang AUDA. Mungkin dapat lagi disentuh oleh puan sendiri perbezaan dan antara pelaburan dan simpanan. Okey, pelaburan dan simpanan ini dua perkara yang berbeza tu. Di mana simpanan duit, okey, tabung simpanan duit yang di bank apa tu, kalau keperluan dapat kita ni ambil bila masa and all that ya. Dan simpanan nanti selalunya kalau ia indah macam faedahnya ada yang kita ni lihat masa ni puratannya dalam bawah 1% kan tu. Kalau pelaburan, okey, sebelum saya menyentuh pelaburan, dua perkara yang penting dalam pelaburan ini kenapa kita ni melabur adalah satu, inflasi. Okey, to fight the inflation. Kalau maksudnya time value of money itu dulu 100 panuh troli. Jatuhlah orang selalunya ataupun harga duit kita mean value of our money itulah. Kedua ialah untuk mendapatkan kepulangan yang tinggi dalam pelaburan ini. Jadinya melalui pelaburan walaupun ia ada risiko tetapi ia ada ia berpotensi untuk memberi kepulangan yang lebih tinggi daripada simpanan biasa. Okey. Dan satu juga banyaknya orang kita ni berfikir kalau pelaburan aninya mesti saya ada duit yang banyak jumlah yang besar. Tapi alhamdulillah we see sekarang ni financial institution macam yang ada di Brunei bawah ada yang memulakan banyak what we call that produk investment. And kebanyakannya diorang ada bermula dengan 1,000 Brunei and all that ya. So kemudian ada orang berfikir tapi kalau lamsam aninya orang sekaligus 1,000 itu ada orang kebaratan sedikit kan. So maybe you can check ada financial institution juga yang mungkin diorang menggunakan produk seperti insurance. Okay, kadang-kadang saya mikirkan insurance ini untuk protection saja tapi maybe you want to see ada juga ya long term savings plan yang dapat tani invest dalam 100 sebulan gitu apa macam mengikut kemampuan. Dan pendek kata je pelaburan ini adalah untuk memaksimalkan kita ni punya kepulangan untuk mencapai matlamat kewangan kita ni. Baik, jadi di sini Intana kalau kita ni sama-sama fikirkan perbezaan simpanan dan juga pelaburan. Simpanan kalau setahun contohlah, kalau setahun tempohnya 1,000 dimasukkan 1,000 je masih tu. Jadi kalau pelaburan insya-Allah ada pulangannya, kalau 1,000 dimasukkan insya-Allah mungkin ribu-riban nanti akan ada pulangannya. Itu sebagai contohlah untuk memudahkan habis kita. Baik, kita untuk seterusnya. Dan seterusnya puan tadi ada menyentuhnya mengenai dengan pelaburan. Jadi apakah antara persediaan kita sebelum membuat pelaburan? Okey, ini yang orang pelaburan ni kita ni mesti je berhati-hati because sana sini tadi mendengar juga scam yang dari SMS. That's why sebelum tadi memulakan pelaburan atau kalau boleh satu paling penting cek dulu ada cukup emergency fund kita ni at least 3 ke 6 bulan. Okey. Kedua di mana bagian financial institution ada menyediakan soalnya financial planner you can nyorang check your risk profiling. Okey. Risk profiling ini ia akan ketanya akan dapat mengetahui sama ada ketanya ni pelabur yang konservatif yang indah mau mengambil banyak risiko, moderate investor boleh ambil risiko sikit-sikit lah, ataupun agresif memang yang ia don't mind to orang involved dengan risiko. Okay. Kemudian yang paling penting fahami produk itu. Sometimes kalau macam
jiran sebelah kan dia melabur ni kan. Tapi kata ni kan ikut juga. Kira selevel lah tu. Selevel lah tu. So tanpa mengetahui dan kata ni melabur juga. Tapi after that sebenarnya inengam dengan kata ni punya profil risiko. So it is hanya orang advisable berjumpa dengan pakar lah. Maksud saya khidmat pakar seperti financial planner, licensed financial planner yang ada di selalunya dalam di bank and all that lah. Semua bank selalunya memang ada pakar financial planner ni lah. Jadi Puan adalah untuk kita ni memahami produk lah, untuk memahami latar belakang produk tersebut. Tapi ada juga yang memilih pelaburan ni yang ikut nasibnya. Macam mana tu? Okay. That's why sometimes diorang ikut pelaburan ni ikut nasib and all that lah. Tapi sebenarnya when you ada masa berjumpa dengan financial planners and all that, diorang pun sudah begitu time horizon jangka masa katanya tu. Bila you kan berguna sebenarnya dana itu. Kalau short term itu memang sudah begitu kan risikonya ni potential. So bila kita ni mendengar potential itu bukan tetap selalunya kita ni lupa. Bila cakap potential itu kelupaan kan. Bila orang cakap 20% memang tak dapat 20. Tapi sebenarnya risikonya lain kan tu. So satu jangan orang dengan financial planner, diorang akan juga pandai mengajar macam mana risikonya mitigate dari satulah. So kalau boleh yang paling penting juga satu daripada memahami, kedua buat research. Ya, sendirilah. Jangan terlampau ikut-ikut. And untuk orang paling penting jauhi dia kalau ada kita ni menerima SMS macam you will get double in the next 2 days. Okay? So memang kalau semata tu ingati ada risiko di sebaliknya. Jadi ini bukan saya tertumpu kepada telefon yang kita ataupun nombor telefon yang kita ni dah kenali, namun juga pada rakan-rakan, adik-beradik ke apa sebagainya. Kalau ada SMS berkenaan ataupun pengongsian berkenaan, mungkin lebih baik mungkin dapat mereka tanyakan kepada ni Puan kepada pakar perancangan kewangan, licensed financial planner yang ada di institusi kewangan lah. Jadi itulah, kalau rasanya ragu-ragu walaupun sedikit, baiktah ditanya dulu. Sebabnya kewangan ni kadang-kadang iatah yang boleh mematahkan semangat kita ni tuan, dan juga setentunya boleh merugikan kita kalau kita tersilap langkah. Jadi Puan, mengenai dengan apa yang telah pun dikongsikan ini, apakah antara aktiviti yang akan diungkayahkan dalam masa terdekat ini? Okey, alhamdulillah pihak Financial Planning Association Brunei, Perancangan Kewangan Brunei, akan mengadakan peraduan video melalui Instagram, kami punya IGTV lah tu, bersempena dengan World Financial Planning Day dan World Investors Week 2020 dari 5 sehingga 25 Oktober 2020-an ya. Duration itu maksimum 3 minit. Okey, jangan buat movie, short video saja. Okey. So peraduan ini dibukakan untuk orang yang berumur 25 tahun sehingga 50 tahun. Tema peraduan video melalui Instagram ini ialah berhati-hati terhadap penipuan pelaburan ataupun boleh juga dirakamkan dalam bahasa Inggeris. Okay. Beware of investment scam. Okay. Dengan ini ada hadiah lah. Okay. Dalam ini ada hadiah di mana tempat pertama akan menerima wang tunai sebanyak 200, kedua RM150 dan ketiga RM100. Jadi itu mengenai dengan pertandingan atau peraduan video melalui Instagram, itu IGTV, bersempena dengan World Financial Planning Day dan World Investors Week yang telah pun bermula sejak 5 Oktober yang lalu dan akan ditutup sehingga 25 Oktober 2020, dan pendurasi video kita tu adalah dalam maksimum 3 minit sahaja. Jadi masih lagi peluang-peluang yang amaran untuk kita ni ikut serta ya. Dan umur berapa?
cukup. Cukup 25 tahun. Ceritanya. Hingga sensitif tu. Baik, itulah apa dia telah pun kita bersama sikit sebanyak mengenai kewangan dan maklumat kewangan dan pelaburan penting. Apakah ketahui apa sebenarnya itu kesimpanan dan juga pelaburan penting untuk kita ketahui. Yang seperti Puan tadi kongsikan, pelaburan ini ada juga bermacam-macam ya. Produk-produknya Indah jual payah menggunakan, ada jual yang produk yang hanya sekurang-kurangnya beratus ringgit saja untuk memulakannya ya. Iya, simpanan jangka masa panjang. Jangka masa panjang ya. Ya, jadi Puan mengenai dengan atas cerita pada pagi ini, mungkin ada kata-kata nasihat daripada Puan kepada penonton kita yang menyaksikan rancangan Ramai Pagi, bagaimana untuk menjadi seorang individu yang berbelanja secara baik-baik ini. Okey, hopefully mudahan saja ni membuat orang membawa beneficial tu ketani semua. Ketani ingati saja orang masa ni suka duka memang memerlukan kewangan. Okay. So maybe you can use the tips 50, 30, 20. 50 untuk necessity ketani, bills and all that. Kemudian 30 reward yourself with keinginan apakan di balik itu. 30 persen 20 atau pay yourself first. Simpanan. Ketani ngalih bekerja and all that for nyorang dari hari Isnin ke hari 6 and all that. Jadinya simpan sedikit. Just reward yourself as a simpanan lah. Jadi tipsnya 50, 30, 20, 50 untuk kita ni bayarkan komitmen kita ni lah ya. 30 untuk reward dan 20 untuk simpanannya. Mudah-mudahan kita ni akan terus menjadi individu yang mempunyai matlamat lah dalam merancang kewangan ya. Baik, kita setakat di sini saja bersama kita untuk segmen kewangan, maklumat kewangan dan pelaburan. Kita ucapkan terima kasih kepada narasumber kita iaitu Puan Siti Aminah Haji Abdul Rahman, Setiausaha Persatuan Perancangan Kewangan Negara Brunei Darussalam. Terima kasih Puan. Terima kasih sama-sama.